Jadi kadang-kadang kita nampak macam dia tak nak ikut cakap kita. Dia nak cara dia. Sebenarnya itu bukan menunjukkan dia degil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera ibu bapa semua, Ibu Ros di sini. Dan hari ini ibu menerima sebuah soalan ya. Soalan mengatakan, "Ibu, bolehkah memukul anak bawah 2 tahun dengan tujuan mengajar? Tegur secara baik tapi tak diindahkan." Pertama, kita kena faham anak pada usia 2 tahun ataupun 3 tahun ke bawah ini, dia melalui fasa yang dinamakan fasa individuating, fasa keindividuaan, di mana dia start to sedar bahawa dia ada kemahuan. Jadi kadang-kadang kita nampak macam dia tak nak ikut cakap kita. Dia nak cara dia. Sebenarnya itu bukan menunjukkan dia degil, tetapi dia sedang exercise ataupun dia sedang nak menggunakan kuasa yang dia baru sedar rupanya dia ada kuasa memilih. Jadi di situ perlu sangat ibu bapa faham perkembangan ni. Dan kalau kita pukul anak pada usia ini, dia belum memahami, kematangannya tak sampai lagi. Jadi penerangan yang kita bagi tu walaupun dia tak endahkan, cuba beri penerangan itu continuous, berterusan dengan cara berbeza. Dan dalam masa yang sama, bila kita memberi penerangan pada anak itu, jangan ingat anak itu boleh terus faham. Ya, anak itu boleh terus faham. Dia tidak ada lagi kebolehan memikirkan reason. Sebab reason ini datang, kebolehan untuk memahami atau reason datang masa usia 4 tahun. Jadi itu perlu kita memahami perkembangan otak kanak-kanak, perkembangan psikologi mereka, perkembangan kematangan berfikir mereka sangat penting. Anak pada usia ini, ibu sebut dalam bahasa Inggerisnya, mereka adalah attention based. Eloklah tersilap pun boleh sebut lagi sekali. Attention based. Attention based ini maksudnya dia akan tertarik dengan apa yang dia nampak. Apa yang menarik perhatian dia. Jadi sekiranya dia menangis, contohnya dia meragam-ragam nak satu benda, maka kita alihlah attention dia pada benda yang lebih menarik. Contohnya dia meragam-ragam sangat nak main sabun. Jadi apa kita boleh buat? Mungkin kita alihkan dengan mungkin kita bagi dia sabun yang dalam bekas dan kecil, tak banyak sangat tu, kita simpan sabun dan kita ajak dia bermain ataupun kita jom kita kat luar, sebab kat luar ni dah ready dah, ada permainan lain. Itu kita mengalihkan attention dia, mengalihkan perhatian dia. Malah kalau ibu bapa yang lebih bijak, apa dia buat? Dia akan cakap, kita main sekarang ni, kita masuk mandi, main sabun sebagainya, nanti bila mama bunyikan lagu ke ataupun mama datang sini 5 minutes lagi, maksudnya masa tu boleh main 5 minutes. Lepas tu bila kata okay time, bila kata time tu boleh keluar, boleh mama lapkan baju, kita ada something special yang mama nak bagi. Apa benda special tu? Terpulanglah. Tak semestinya duit. It can be anything. Mungkin bacakan cerita pada dia dan sebagainya. Bagi dia look forward kepada sesuatu yang best. Sesuatu yang akan menjadi lebih baik, lebih menyeronokkan. Tetapi kebanyakan ibu bapa menggunakan jalan marah. Bila jalan marah ni penat. Lepas tu kita rasa bersalah. Sebab apa? Kita tahu anak tu tak faham. Tetapi sebab kita tak menggunakan dan tak belajar skill untuk mengalih perhatian anak, terutama anak di bawah usia 2 tahun ini, maka kita menggunakan cara marah. Sebab apa? Bila kita cakap tak dengar. Bukan dia tak dengar, dia tidak faham sebagaimana kita ingat dia faham. Sedangkan orang dewasa pun kita cakap berkali-kali pun tak faham juga. Mengapakah kita menyangka bahawa anak yang 2 tahun tu, sekali kita cakap, 2 kali kita cakap, baik-baik anak tu terus faham. Jadi kita kena ingat, dan lagi satu perkara, setengah anak tu dia adalah belajar dengan cara visual. Contoh kalau kita kata anak itu adalah seorang anak yang visual, kalau kita kata jangan pegang jangan pegang benda tu panas, dia tak faham sebab itu adalah arahan melalui auditory. Tetapi bila kita buat panas, jadi dia nampak visual, dia nampak. Okey. Tapi anak auditory kita cakap tu mungkin dia boleh faham panas tu macam mana. Kita kata jangan pegang yang panas, ingat tak hari tu terpegang panas. Jadi sebab dia dah ada vocabulary tu, mungkin dia dah boleh faham.
Tapi ada anak ni dia belajar dengan cara kinestetik, dia kena rasa. Jadi kita tunjuk ke, kita cakap ke, dia tak faham. Jadi dia kena rasa sikit panas. Jadi mungkin apa yang ibu bapa boleh buat adalah ambil tangan dia letak atas sikit, jangan bagilah kena. Tak atas sikit. Hot kan? Hot. Jadi dia ganggu. Dan barulah kita explain yang benda tu panas. Jadi kadang-kadang ibu bapa tersilap sebab ibu bapa menyangkakan anak-anak ni boleh faham macam mana orang dewasa. Itu sebenarnya, ibu maaflah ibu cakap mungkin perkataan ni agak ni, dia ibarat satu perkara yang zalim. Sebab zalim ni maknanya meletakkan benda bukan pada tempatnya. Anak 2 tahun belum lagi ada kematangan berfikir, tapi ibu bapa nak dia matang sebagai anak yang 14 tahun. Jadi ini yang tak kena, kan? Jadi ibu harap berhentilah memukul anak walaupun dengan tujuan mengajar. Contohnya kalau anak tu tolak kawan, tolak kawan dia atau rebut mainan. Jadi kita pergi kat situ cakap pada dia tak boleh rebut mainan, kita ambil mainan dia, minta maaf dengan budak tu dan cakap suruh ajar dia untuk say sorry. Kata bawa dia ke tempat lain. Bawa dia ke tempat lain. Di tempat lain tu barulah kita bagi attention dia pada benda yang lain yang lebih suka, dan kemudian kita cuba terangkan. Masa nak tidur, masa kita lap gosok-gosok ni diri dia tu, masa itu kita lebih banyak lagi bercakap. Dan kita ingat bila kita bercakap pada anak usia 2 tahun ni, dia belum betul-betul faham. Tapi bila kita bercakap dan menerangkan, kita sebenarnya sedang menanam benih nilai-nilai murni tu. Jangan expect dan jangan ingat dia terus faham sebagaimana anak 12 tahun atau anak 20 tahun. Kita kena kita kata menghormati perkembangan diri seseorang anak-anak itu, seseorang individu tu, untuk dia membesar dengan rasa selamat, dengan rasa kita kata ini yang kita kata akan menimbulkan yakin diri, confident ni. Sebab bila dia dipukul masa usia 2 tahun dipukul, jadi dia sebenarnya akan menyebabkan anak itu agresif. Cuba tengok, anak yang suka yang dipukul dan dimarah, dia akan agresif ataupun dia akan pasif. Pasif ni maksudnya dia takut-takut, tak berani nak berkawan dengan orang. Cuba tengok betul-betul. Jadi tidak ada kebaikan langsung memukul anak dengan tujuan nak mengajar bila anak itu di bawah usia 2 tahun. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.